Karena walaupun mereka seringkali terpaksa menuntut, seperti mana Presiden QPEC boleh mengatakan, tiap kali buat kenyataan dia kata, Tu Sri, saya terpaksa menyuarakan pandangan pekerja. Ya. Saya terima baik. Saya tidak anggap itu satu masalah. Kerana saya tahu Kesatuan Sekerja di Malaysia ini faham bahawa keseimbangan, keselesaan, tanggungjawab jangan sehingga merobekkan institusi dalam negara. Dia boleh tuntut, dan memang saya setuju. Saya setuju sangat dengan kebanyakan tuntutan pekerja. Kadang-kadang kerana sistem di negara kita ini, saya minta rakan-rakan dalam MEF faham persekitaran yang baik untuk pekerja. Produktiviti tidak akan meningkat. Jadi sementara kita tahu tanggungjawab, ada kesan. Kalau tuntutan pekerja itu keterlaluan, maka pelaburan tidak akan sampai. Tapi kalau sikap pelabur-pelabur dan majikan itu terlalu mementingkan keuntungan sehingga mengenepikan kepentingan pekerja, maka tidak akan ada harmoni dalam negara. Jadi keseimbangan ini harus dipertahankan. Kita mau pelaburan, kita mau pekerja, majikan mencatat keuntungan, tetapi kita juga mau nasib pekerja dibela dengan baik. Saya beri contoh yang saya sebutkan dulu, bertahun-tahun dulu dalam kapasiti yang lain. Kita lihat umpamanya peningkatan produktiviti. Malaysia ini catat peningkatan produktiviti. Tapi kadang-kadang kita lihat di syarikat-syarikat yang mencatat keuntungan berbilion ringgit, produktiviti meningkat, keuntungan meningkat, tetapi upah pekerja tidak meningkat. Saya telah gesa dan pesan perkara ini, ya, kerana ada ketikanya di mana kerajaan harus campur tangan. Kita berikan insentif, kita berikan kemudahan percukaian yang baik, dan saya dan rakan-rakan dalam Jemaah Menteri punya dasar yang jelas apa saja yang perlu untuk menarik pelaburan. Insentif, ease of doing business, mempercepatkan kelulusan, semua kita robah. Kerana ini kerajaan madani bukan mewakili dan mewarisi sistem yang lama. Kita nak lebih efisien, kita nak pelabur lebih yakin. Tapi dalam masa yang sama, pelabur dan majikan harus faham, ini Malaysia madani mesti prihatin terhadap nasib pekerja dalam negara kita. Umpamanya gaji penjawat awam, upahnya. Ya, saya di antara perkara yang pertama yang saya sebut, memang saya tahu upah penjawat awam terutama di peringkat rendah dan menengah tidak memuaskan. Sudah sampai ketikanya kita buat penilaian dan kajian semula. Ini tepuk awal sangat. Dan ini jaminan saya, sudah sebagian sudah kenal saya dan kenal rakan-rakan saya, dan kita bagi komitmen. Kita ambil alih dalam keadaan keuangan yang sangat parah, hutang 1.5 triliun, ya. Sebahagiannya kerana iklim ekonomi, sebahagiannya kerana perompakan dan porak-peranda sistem ekonomi. Sebab itu saya katakan, kalau mau ekonomi berkembang, kalau mau hasil bertambah, kita kena lawan dan hapuskan perasuah-perasuah besar ini. Dan saya mau bekerja sama barisan dengan saya. Kita bangkit dan perang terhadap golongan yang merasuah negara ini. Saudara hanya memerlukan RM200 tambahan sebulan. Ada yang lebih kurang pertambahan yang sudah perlukan. Dan sudah perlukan kan itu bukan untuk membeli mobil besar atau rumah besar, hanya untuk kebajikan pendidikan anak-anak, kesihatan anak-anak. Itu pun begitu sukar diperoleh. Tetapi pembesar-pembesar, pemimpin-pemimpin sauk ratusan juta daripada ruang negara. Saudara, ya, ini pekerjaan ni gelanggang saya. Nah, tapi ada yang
ini dendam. Apa dendam? Kamu curi ratus juta ringgit, kita ambil tindakan, kita jangan dendam. Ini nasib baik saya berdendam tinggi, jadi bahasa saya kena kawal sikit. Kalau tidak saya gasak betul-betul habis. Ya. Ada guna Melayu, survival Melayu, perpaduan Melayu. Ya. Kemudian guna agama dan Islam, tapi pertahankan sistem yang korup dan orang-orang yang korup. Ada mereka bicara nasib gaji pekerja, ada sudah dengar mereka suarakan bahawa nasib pekerja penjawat awam dan setengah-setengah di kilang itu tidak mengesabah. Tak pernah dengar. Yang mereka buat, pertahankan, jangan dendam, jangan zalim, jangan bertindak. Kata siapa? Kata perasuah-perasuah dan penyamun besar dalam negara kita. Ya. Jadi saudara, saya syukur alhamdulillah saya diberi mandat untuk memimpin negara ini, dan saya bersyukur rakan-rakan dalam barisan pimpinan selain mendapat Pakatan Harapan bersama saya, Barisan Nasional yang dipimpin oleh Datuk Seri Zahid, GPS, Premier Bang Jo, dan JRS Haji Ji. Ini badan induk yang setuju dan sepakat untuk menghentikan cara bobrok yang lama dan bangkitkan satu semangat baru Malaysia Menadi. Saya terima kasih kerana Lembaga Hasil Dalam Negeri sekarang ini lebih tegas kutip cukai. Beri kita tempoh seperti yang saya sebut kepada Presiden QPEC untuk penjawat awam. Kalau tren ini berlaku seperti ini, beri saya tempoh 1 tahun. Kalau ada tren peningkatan hasil, yang utama adalah upah penjawat awam. Sementara itu, segala bonus dan apa-apa kemudahan kesihatan, pendidikan yang harus kita bantu, saya akan segerakan sebaik ada keuntungan. Itu sudah saya jamin, saya jangan bimbang. Ya. Dan kerana menghormati dan mengiktiraf peranan dua-dua kesatuan gergasi negara kita ini, saya nak pastikan bahawa pengurusan pada badan ini lebih kemas dan cekap. Saya akan tambah 1 juta ringgit kepada MTUC dan 1 juta ringgit kepada QPEX. Terima kasih sokongan saudara. Saya akan terus tegur dan serang mereka. Pekerja di Malaysia ini harus ditingkatkan. Saya tidak mau majikan, pakar ekonomi atau menteri mempertikaikan ini. Ini kenyataan kita harus terima. Kerajaan yang bertanggungjawab, madani, harus ada ihsan dan terima kenyataan bahawa di antara tanggungjawab kita ialah meningkatkan upah bagi pekerja swasta dan juga kerajaan. Ini swasta, untung yang di atas, yang di bawah kekal yang sama. Tidak boleh begitu. Tempat pekerja, nak bincang dengan dia, dia tahu gaji 780,000 semua sekali. Malu saya bicara berdegar-degar bela nasib rakyat. Itu sekadar gaji dan upah itu halal, sah. Dan komisen banyak lagi. Harta di Vancouver, harta di London, harta di New York, harta di Perth. Kemudian balik di sini hidup Melayu. Ya. Sebab itu bagi saya pendedahan ini penting. Dan saya minta rakan-rakan pimpinan QPEX dan MTUC bantu kita dalam hal ini. Let us work together as a team and save our workers and save our nation. Rahmah dalam madani ini, saya nak semua pimpinan fikir dalam kerangka yang lebih besar. Semua yang memberi sumbangan harus diberi pengiktirafan dan penghargaan.